Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha yawm al-jum'ah wa hiya sha'imah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: أصمت أمس؟ قالت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأفطري. أو كما قال، hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ummul Mukminin, daripada salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari balik ke rumah dia. Nabi ada banyak isteri, jadi gila. Hari itu kena giliran rumah dia, rumah Juwairiyah. Kebetulan pada hari Nabi SAW balik itu hari Jumaat, dan Juwairiyah isteri Nabi ini puasa hari itu. Dia puasa hari Jumaat. Nabi SAW tanya dia, Nabi kata, Asumti amsi? Nabi SAW kata, kemarin puasa dah. Nabi main rumah dia hari Jumaat, dia puasa. Nabi tanya dia, kemarin puasa dah? Maksudnya hari Khamis. Hari Khamis kemarin puasa ke dah? Qalat la. Dia kata dah, kemarin tak puasa. Nabi kata dekat dia, turidina an tasumi ghadan? Nabi kata, esok nak puasa dah? Qalat la. Dia kata, tak cadanglah nak puasa esok. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, fa'afṭiri. Nabi kata, kalau begitu buka puasa. Nabi balik ke rumah isteri dia yang bernama Juwairiyah hari Jumaat, dan pada hari Jumaat tu isteri dia Juwairiyah ni puasa. Bila Nabi tahu kata dia puasa hari Jumaat, Nabi tanya dia, kemarin hari Khamis puasa dah? Dia kata dah. Nabi kata dia, esok hari Sabtu nak puasa ke dah? Dia kata dah. Nabi kata, kalau begitu buka puasa. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Muhammad bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu, annaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah? Qala na'am. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Muhammad bin Abbas, dia ni daripada kalangan tabi'in. Tabi'in maksudnya dia tak jumpa Nabi, dia cuma jumpa sahabat Nabi. Muhammad bin Abbas, dia kata, aku pernah tanya Jabir. Jabir ni sahabat Nabi.
Dia tak pernah jumpa Nabi, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Maka dia cerita, dia kata aku pernah tanya salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Dia kata aku pernah tanya Jabir, sahabat Nabi, aku tanya dia, anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Jum'ah. Muhammad bin Abbas dia tanya Jabir, sahabat Nabi, dia kata Nabi pernah larang ke hampa puasa hari Jumaat? Qala na'am. Jabir kata ya. Zaman Nabi hidup dulu, kalau di kalangan kami ini nak puasa hari Jumaat, Nabi tak bagi. Dia kata. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama semua mengatakan itu hadis sahih. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ah illa yawman qabla aw ba'da, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yasumanna ahadukum yaumal Jum'ah. Nabi kata jangan ada daripada kalangan hamba yang puasa sunat hari Jumaat. Illa yauman qabla aw ba'da, melainkan kalau nak puasa hari Jumaat kena puasa sehari sebelum dan sehari selepas. Kalau nak puasa hari Jumaat kena puasa hari sebelum, maksudnya hari Khamis, lepas itu puasa Jumaat, ataupun puasa hari Jumaat dengan hari Sabtu. Kalau saja pilih hari Jumaat nak puasa, Nabi kata buka puasa. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqussu lailatal jumu'ah bi qiyamin min bainil layali wa la taqussu yawmal jumu'ah bi siyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, la taqussu lailatal jumu'ah bi qiyamin min bainil layali. Nabi pernah pesan dekat sahabat-sahabat dia dulu, Nabi kata jangan pilih hari Jumaat khusus untuk hampa bangkit buat qiyamul lail. Nabi pesan macam tu. Nabi kata kalau nak buat qiyamul lail, kalau nak bangkit malam, nak buat sembahyang tahajud, nak buat sembahyang sunat malam, jangan saja-saja pilih malam Jumaat untuk buat. Nabi kata. Wala takhussu yawmal jumu'ah bi siyamin min bainil ayyam. Nabi kata macam tu juga kalau hampa nak puasa sunat, jangan saja-saja pilih hari Jumaat untuk puasa sunat. Illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, melainkan kalau kebetulan satu puasa yang menjadi amalan hampa semua, tiba-tiba puasa itu jatuh pada hari Jumaat, maka boleh puasa pada hari Jumaat. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya satu orang yang menjadikan amalan dia ambil puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan itu sabit daripada hadis Nabi, tiba-tiba tengah bulan jatuh pada hari Jumaat. Dan puasa sunat tengah bulan itu menjadi amalan dia, dan kebetulan bulan tu tengah bulan jatuh pada hari Jumaat. Maka untuk kes yang macam tu, Nabi kata tak apa. Tapi kalau saja-saja pilih nak puasa sunat hari Jumaat, Nabi larang. Kesimpulan daripada 4 hadis yang kita baca tu, yang pertama kesimpulan dia di sisi ulama hadis. Di sisi ulama hadis, mereka sepakat mengatakan elakkan daripada saja nak buat puasa sunat hari Jumaat. Di sisi ulama hadis
Mereka sepakat mengatakan elakkan daripada saja pilih hari Jumaat untuk nak buat puasa sunnah. Bahkan di kalangan ulama hadis tu ada yang lebih syadid lagi, yang lebih tegas lagi. Dia kata tak boleh kalau sengaja-ngaja pilih hari Jumaat untuk puasa sunnah. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita baca tadi, apabila Nabi balik di rumah isteri dan Juwairiyah, kebetulan Nabi balik hari Jumaat dan Juwairiyah isteri Nabi duk puasa, Nabi tanya dia, kemarin hari Khamis puasa dah? Dia kata dah. Nabi kata itu hari Sabtu hang cadang nak puasa dah? Dia kata dah. Nabi kata fa'aftiri, Nabi kata buka puasa lagi. Maka ulama hadis dia pegang yang tu. Dia berkata kalau saja-saja nak menunggalkan hari Jumaat sebagai hari puasa sunnah, buka puasa. Dia berkata bersabit kepada hadis yang sahih tadi. Kesimpulan yang kedua, kalau nak puasa juga pada hari Jumaat, pastikan kita puasa hari sebelum dia ataupun hari selepas dia. Karena kalau nak puasa juga pada hari Jumaat, pastikan kita puasa Khamis dan Jumaat. Ataupun nak puasa juga hari Jumaat, kita pastikan puasa Jumaat dan Sabtu. Itu sabit daripada hadis Nabi SAW. Kesimpulan yang ketiga yang boleh kita ambil daripada keempat hadis yang kita baca ni, dia kata kalau Jumaat terjatuh pada hari yang biasa kita duk buat puasa sunnah, kita duk ambil puasa sunnah tengah bulan misalnya, ataupun kita menjadi amalan sudah tahun bertahun, sudah berapa lama, sudah zaman berzaman, kita ni puasa Ashura misalnya, kita tak pernah tinggal, tiba-tiba Ashura jatuh hari Jumaat. Itu amalan kita, kebetulan benda yang menjadi amalan kita tu jatuh pada hari Jumaat, maka hari Jumaat itu dibenarkan puasa. Ataupun orang yang bernazar, mak dia ke, ayah dia ke duduk di hospital, bini dia ke, anak dia ke duduk di hospital, suami dia ke duduk di hospital, dia bernazar, dia kata kalaulah dia boleh keluar, esok tu aku nak puasa. Tiba-tiba orang discharge, isteri dia ke, suami dia ke, anak dia ke, mak dia ke, ayah dia ke, hospital discharge pada hari Khamis. Esok tu dia kena puasa, kerana puasa itu puasa nazar, kebetulan jatuh pada hari Jumaat, maka dia boleh puasa pada hari itu kerana puasa itu kebetulan jatuhnya pada hari yang dia nazarkan. Itu sepakat di kalangan ulama, semuanya begitu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita bila kita tak mengaji ini, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita banyak buat hilang. Jadi bila kita mengaji ini, kita tambah satu benda kita tahu. Bila kita tambah satu benda kita tahu, benda yang kita buat silap sekian lama, kita boleh berhenti silap tu dan kita buat yang betul. Maka mengaji sekali-kali tidak membawa rugi kepada siapa-siapa yang luangkan masa untuk mengaji. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19, muka surat 142. Muka surat 142. Bab ma jaa fil mu'anaqah wal qublah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berpeluk dan mengucuk tangan ataupun mengucuk kaki ataupun mengucuk muka. Apa hukumnya? Kita jumpa kawan kita lama tak jumpa, kita peluk dia. Apa hukum kita jumpa kawan kita yang lama kita tak jumpa, dia lebih tua daripada kita ataupun dia pernah jadi guru kita satu masa dulu dan sebagainya, bila kita jumpa dia, kita salam, kita cium tangan dia. Apa hukumnya apabila kita jumpa satu orang lama tak jumpa, kita cium muka dia? Kalau cium muka, di mana juzuk daripada muka tu yang menjadi sunnah Nabi SAW tujuh? Nabi SAW di kalangan sahabat dia, Nabi SAW di kalangan sahabat dia, kalau sekiranya mati, Nabi pergi ziarah mayat tu, Nabi kucuk dahi dia. Nabi SAW kalau di kalangan sahabatnya, kalau sahabat mati, sahabat meninggal, Nabi pergi ziarah, Nabi kucuk dahi dia. Dan di kalangan keluarga terdekat dengan Nabi, ini sabit daripada hadis-hadis, daripada kalangan keluarga terdekat, anak-anak misalnya, cucu misalnya, isteri misalnya, ini keluarga terdekat, Nabi SAW kucuk dahi mereka.
Ini sunnah Nabi berdasarkan hadis-hadis yang berbagai-bagai. Dia cerita tentang benda-benda ni. Nabi pegang muka tu, muka anak dia ke, muka cucu dia ke, dia pegang muka tu, dia kucuk pakai dahi. Itu sunnah Nabi SAW dan hanya berlaku di kalangan keluarga terdekat sahaja. Di kalangan sahabat, kalau Nabi pergi ziarah kematian, Nabi kucuk dahi dia. Baik, ketahuilah saudaraku, ada macam-macam hukum tentang peluk dan kucuk itu. Boleh dapat tahu kematian daripada menerangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qadima Zaid bin Harithah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu faqara al-bab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi isterinya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, telah datang anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasih daripada musafir. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. Anak dia Usamah bin Zaid juga Nabi ambil buat anak angkat juga. Tak tahu apa benda, Nabi sayang sungguh dekat Zaid bin Harithah ini. Bukan saja Nabi sayang Zaid, anak kepada Zaid, nama dia Usamah pun Nabi ambil. Nabi kata, jadi anak angkat aku juga. Nabi cukup sayang dekat keluarga Zaid bin Harithah ini. Satu hari, dia kata dalam hadis ni, Zaid ni di musafir juga. Dia balik daripada musafir tu, dia sampai di Madinah. Nama anak angkat Nabi itu ialah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dia pada satu hari balik ke negeri Madinah. Padahal Nabi SAW ada di rumahku, Aisyah kata. Waktu Zaid bin Harithah anak angkat Nabi ni balik daripada musafir jauh, bila dia sampai ni, kebetulan hari dia sampai tu, hari tu Nabi ada di rumah Aisyah. Dan Nabi isteri ramai, jadi hari tu kena bilik di rumah Aisyah. Bila sampai sahaja Zaid ke Madinah itu, terus datang ia kepada Nabi SAW. Bukan kata Nabi aja sayang dia, Zaid ni pun tak tahulah nak abang punya sayang Nabi. Tentu kalau baca ayat cerita tentang anak angkat, dalam Quran dia ada ayat cerita tentang soal anak angkat ni. Sebab turun ayat tu sebab cerita Zaid bin Harithah. Ini Zaid ni bukan sebarang orang. Cerita dia menjadi sebab kepada turun satu ayat tentang anak angkat. Kerana pada masa tu orang-orang di Madinah ni sudah panggil kepada Zaid bin Harithah ni, dia panggil Zaid bin Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tu pak angkat dia, tapi orang panggil dekat dia Zaid. Zaid mana? Zaid bin Muhammad. Orang tak sebut Zaid bin Harithah. Maka turun ayat Quran, Allah tegur benda tu. Allah kata, panggil mereka ud'uhum bi abaihim. Panggil mereka ni dengan nama bapa-bapa mereka. Jangan panggil dengan nama pak angkat. Tetap kena panggil dengan nama pak mereka. Kerana mereka ada pak. Kita tidak boleh menyalahi nasab dia. Pak dia tetap pak dia. Tak boleh kita ambil anak angkat, kita tukar bin, kita bubuh bin kita kerana jadi anak angkat kita. Perbuatan itu haram. Kalau kita pergi ambil budak-budak perempuan buat anak angkat kita, kita pergi tukar pula buh bin kepada kita. Esok bila nak menikah, kita pula langkah pergi ke depan, mengaku menjadi wali dia, melingkup habis keturunan dia semua. Kita tanggung dosa dia. Tak boleh macam tu. Maka dia terus cerita di sini, dia kata Zaid ni pun sayang dekat Nabi ni, tak tahu nak abang. Sekembalinya dia daripada musafir jauh, dia sampai di Madinah ni, terus datang dia kepada Nabi SAW. Lalu diketuknya pintu rumah Nabi. Dia sampai tanya Nabi ada di mana. Dia berkata Nabi ada di rumah Aisyah. Terus pergi di rumah Aisyah, faqara al-bab, ketuk pintu. Faqama ilaihi Rasulullah SAW uryanan yajurru thawbah. Wallahi ma ra'aituhu uryanan qablahu wala ba'dahu fa'tanaqahu wa qabbalahu. Maksud dia, bila didengar oleh Nabi SAW, segera bangun Nabi kepadanya untuk membuka pintu dengan bogel dirinya menghelak kain. Dia Aisyah cerita, Nabi ni duduk di rumah Aisyah,
Dengar-dengar Zaid balik. Sekian lama tak jumpa Zaid, anak angkat kesayangan dia ni. Tiba-tiba Zaid balik. Zaid main ketuk pintu. Faqara al-bab. Ketuk pintu ni maksudnya sekali dengan bagi salam. Dia dengar suara Zaid ni. Allahu Akbar. Orang yang dia rindu dendam. Bangkit Nabi ni, dia bingkah bangun tu sampai terlondeh kain dia. Itu maksud dia. Bukan dia nak abang kata Nabi bogel dah. Dia nak abang kata Nabi bangkit, bingkah bangkit tu, dia kata dengan bogel dirinya menghela kain. Maksudnya dia bangkit kalut-kalut tu, kain tu macam nak terlucut. Dia jurru saubah, macam duk heret kain tu atas lantai. Punya kalutnya, dengar suara Zaid ni, nak pergi sambut ni, tak dendam dekat Zaid. Begitu. Aisyah kata, wallahi, dia kata, ma ra'aituhu uryanan qablahu wa la ba'da. Dia kata, demi Allah, tak pernah aku melihat akan dia, yakni akan Nabi tu, sampai, saya tak mau sebut bogel lah, sampai terlondeh kain macam tu, dahulu ataupun kemudian daripada itu, menerkam Nabi akan pintu tu, melainkan inilah sekali yang aku tengok. Aisyah ni dia kata, aku tak pernah tengok dah Nabi ni macam dendam sangat kepada Zaid bin Harithah ni, macam rindu sangat. Dengar suara Zaid ni, bingkah bangkit tu sampai kain tu terlucut sikit. Nabi yajurru saubah, heret kain, nak pergi juga ke pintu tu, nak buka pintu cepat-cepat, nak sambut kepulangan Zaid bin Harithah, anak angkat yang dia cukup sayang. Kita ingat balik hadis yang cerita kata satu orang perempuan nama Fatimah yang mencuri, kemudian dibicarakan, sabit kesalahan, ada saksi, ada bukti, semua komplit. Nabi jatuhkan hukum potong tangan kepada Fatimah ni, perempuan ni. Sahabat-sahabat Nabi semua duk fikir ni macam mana lah dia satu perempuan, ibu tunggal pula, ada anak ni, kalau potong tangan dia, kesian lah kat dia, kesian kat anak-anak dia, macam mana ni. Maka dipilih Zaid untuk bercakap dengan Nabi, islotok dengan Nabi, kut Nabi boleh batalkan hukuman dekat Fatimah. Pasal apa? Pasal Zaid ni hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia ni kekasih buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana nak tahu kut suruh dia, Nabi boleh ubah fikiran. Zaid bila sampai depan Nabi, dia pun kata, ya Rasulullah, dia kata, aku ni wakil daripada sahabat-sahabat ramai yang sangat susah hati dan sangat sedih dengan keputusan yang Tuhan jatuhkan kepada perempuan ni. Nabi dengar tu, merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hal ta'adda haddan min hududillah. Nabi kata dekat dia, Zaid, hang nak melanggar hukum had Allah, hang nak mencabul hukum hudud Allah Subhanahu wa taala. Nabi terus kata dekat dia, musnah umat-umat dulu kerana benda ni. Apabila orang-orang yang mulia daripada kalangan mereka buat salah, hukuman tak dijalankan. Tetapi kalau golongan marhain ni buat salah, hukuman segera dijatuhkan. Nabi kata. Dia terus surrender. Dia kata, aku tak akan cakap dah benda-benda macam ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid bin Harithah. Cerita dia panjang. Baik. Dia kata dengan sebab kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Zaid itu, sampai berlakulah sukacita di hatinya yang demikian, lalu segera dipeluknya Zaid itu dan dikucuk mukanya. Nampak tak? Maka itu menjadi sunnah Nabi di kalangan keluarga terdekat. Dia bila dia dendam sangat ni, dia pegang ni, dia kucuk dia. Itu Nabi cukup sayang, cukup sayang, dan orang tu dia anggap keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah dia kata, berpeluk dan mengucuk muka waktu datang daripada musafir. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Azkar, tak mengapa mengucuk muka orang yang mati dan dia seorang yang saleh kerana mengambil barakah. Ini kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Dia di antara ulama yang ulung di dalam mempertahankan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi dia kata apa? Dia kata benda ni clear. Dia kata kucuk muka orang mati, yang orang mati itu orang yang saleh. Sahabat-sahabat Nabi semua saleh. Salafus saleh dia panggil. Golongan salaf yang sangat saleh.
Dan kita hari ni pun, kalau orang yang mati tu orang baik-baik, kita pergi ziarah dia, buka kain hak tutup muka dia, kucuk mata-mata dia. Dia kata itu tidak salah, bahkan itu untuk mengambil berkat. Dia kata, dan tiada mengapa mengucuk laki-laki akan muka taulannya. Ataupun ini pendapat Imam An-Nawawi, dia kata kalau nak diperluaskan lagi kebenaran kucuk muka ni, dia kata kepada kawan-kawan rapat. Boleh, dia kata kalau nak kucuk muka apabila datang ia daripada musafir dan seumpamanya, dengan syarat apa? Lama tak jumpa. Ni jumpa sehari 3 kali, jumpa cium dahi kacau ya, bos. Saya kena faham benda-benda lagu ni kalau tak abang boleh jadi. Jumpa nak peluk, jumpa nak cium dahi, lemah juga. Tak jumpa lama, lepas tu jumpa sekali bolehlah buat begitu. Sehari 7 kali jumpa, 7 kali peluk, 7 kali cium dahi, jangan begitu. Baik. Dan ada pun berpeluk-peluk dan mengucuk muka lain daripada budak-budak dan lain daripada orang yang datang daripada musafir dan seumpamanya, maka ia itu makruh. Dia kata kalau bukan orang yang terdekat dan sebagainya, makruh kucuk muka ni. Lebih-lebih lagi dia ada unsur-unsur yang apa? Yang tak apa itu. Budak tu jantan juga, tapi jenis budak segak, budak comel. Kita duduk nak cium saat-saat, nak cium muka dia saat-saat, nak tak mau macam ni. Pasal apa? Dia mengundang kepada satu benda teruk. Maka Islam dia awal-awal dia protect benda-benda macam ni. Dengan kaedah Islam ni dia kata apa? Sadduz zara'i'. Dia menutup pintu-pintu yang boleh nak bawa benda karut. Enggak, pintu-pintu yang boleh bawa benda karut. Benda karut tu apa? Ni jadi liwat dalam masyarakat dan sebagainya. Dia mula punca macam ni. Dia mula punca tengok muka dia ni nampak comel, nampak macam mana dia geram, dia pegang, dia cium, dia main boleh. Maka Islam tak benarkan benda yang macam ni nak jadi, dia kata. Dan telah dinaskan makruhnya oleh Abu Muhammad Al-Baghawi dan lain daripada ashab kita. Dan menunjukkan atas makruhnya itu bahawa yang tersebut pada hadis dan masalah tadi. Kata Imam Nawawi, berkata aku, dan bermula ini yang kami sebutkan dia pada perkara mengucuk dan berpeluk-peluk, dan bahawasanya tiada mengapa dengan dia di waktu kedatangan daripada musafir dan seumpama dengannya. Dia kata baik-baiknya kalau nak kucuk muka ni lama tak jumpa, dia pergi musafir lama, dia balik main, boleh buat macam tu. Dan makruh akan sebagai karahah tanzih daripada lainnya, ialah pada lain daripada budak muda yang manis rupa muka. Dia beritahu benda macam ni dia boleh mengundang jadi benda tak elok, maka benda ni mesti dielakkan daripada awal. Dan ada pun budak muda yang manis rupa mukanya, maka haram mengucuknya semacam mana hal sekalipun, sama ada datang daripada musafir ataupun tidak. Itu pendapat yang lagi keras. Dia kata kalau sekiranya budak ni budak jenis comel ni, orang kata budak cute ni, dia kata tak nak kira lama tak jumpa kan, dia musafir berapa lama ke apa pun elak daripada buat macam ni. Pasal apa? Pasal takut dia menjadi punca jadi benda tak elak. Begitu. Dan beza pada ini antara bahawasanya ada yang mengucuk dan ada yang kena kucuk itu dua laki-laki yang saleh ataupun dua yang fasik atau seorang daripada keduanya saleh, maka semuanya itu sama sahaja. Dia kata bagi kih balik daripada musafir jauh ni, tak kira orang saleh tak saleh lah. Kalau dia kawan kita, lama kita tak jumpa dia, kalau nak kucuk itu diharuskan. Begitu. Dan bermula mazhab yang sahih di sini, iaitu haram memandang kepada orang muda yang cantik tu. Dia ulang lagi sekali. Mana tuan-tuan, benda ni dia cukup bahaya. Benda ni dia cukup bahaya. Jikalau dengan ketiadaan ingin sekalipun dan aman daripada fitnah sekalipun, maka iaitu haram juga. Ini satu pendapat. Dia tak bagi. Kalau budak tu jenis comel, jenis ni, jangan tu cari pasal. Seperti memandang perempuan kerana keadaannya ada pada maknanya. Budak tu walaupun laki-laki, tapi kecomel dia tu, dia ni boleh menarik orang ni seperti mana orang ni pandang satu perempuan. Begitu. Baik, tajuk baru, ma jaa fi qublatil yad wal rijl. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan harus kucuk tangan dan kucuk kaki. Ketahuilah saudaraku, adalah kucuk tangan itu harus ia, seperti yang telah dahulu tafsirnya dengan tiada persalahan lagi. Itu jelas. Dia kata kucuk tangan orang yang baik-baik, orang yang tua, ibu bapa dan sebagainya, itu harus. Itu tidak ada persalahan pendapat di kalangan ulama. Dia kata.
Tetapi mengucuk kaki itu, setengah ulama mengatakan harus dan setengah mengatakan tidak harus. Dicum kaki ni, dia kata, ada ulama kata harus. Pasal apa harus? Ada kita tengok alasan dia. Dan ada yang kata tak harus. Maka dalil bagi orang yang mengharuskan itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala yahudiyyun li sahibi idhhab bina ila hadha an-nabi faqala sahibuhu la taqul nabi innahu law sami'aka kana lahu arba'atu a'yun. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Kata dia telah berkata satu Yahudi kepada taulannya, mari kita sama-sama pergi kepada ini Nabi. Ini sama-sama Yahudi ini. Yahudi duduk sama-sama Yahudi. Tiba-tiba ada satu orang kata, jom kita pergi rumah Nabi tu. Maksudnya rumah Nabi Muhammad SAW. Kita tanya kepada dia satu perkara yang boleh menjatuhkan air muka dia dan memberi malunya. Ni Yahudi sama Yahudi ni, dia kata jom kita pergi rumah Muhammad, rumah Nabi ni. Jom kita pergi rumah Nabi Muhammad. Aku berkata, aku nak pergi tanya dia satu soalan. Bagi dia tak boleh jawab, bagi dia malu depan orang semua. Nabi tak boleh jawab soalan. Ada jenis macam ni ada. Jenis ada ustaz-ustaz yang mengajar di masjid kampung. Dia duduk tanya soalan tu, dia nak bagi ustaz tu jatuh. Bila tak boleh jawab, lepas sembahyang Isya dia sembang pada orang semua. Ilmu panjang ilmu macam kain panjang jengkai nak mengajar kita. Jenis macam ni ada. Dia sembang minggu lepas habis kuliah duduk sembang dengan saya kenal di satu masjid. Satu orang tanya, dia angkat tangan, dia kata ustaz, dia kata apa hukum air mani? Saya kata maksudnya apa? Tak, air mani ni najis ke tak? Dia kata. Saya kata air mani tak najis lah. Pasal apa tak najis? Saya kata pasal dalam hadis. Hadis terang menceritakan Nabi satu hari dia pakai kain nak semayang. Di kain dia ada kesan air mani. Nabi dengan kuku dia apa bagi? Dia kikik bagi keluar dan dia pakai kain tu semayang. Maka hadis itu menjadi dalil air mani tidak najis. Dia terus tanya. Dia kata, okey ustaz, kalau macam tu, kalau kita himpun air mani bagi cukup 2 kolak, boleh buat biar air semayang. Tuan-tuan dengar soalan tu, tuan-tuan tahu dah. Dia tanya ke apa tujuan dia, kita dah tahu. Dia tanya macam tu. Okey, kalau air mani tak najis, kita himpun bagi cukup 2 kolak, boleh tak biar air semayang? Dia tanya begitu. Tuan-tuan nak jawab apa kata? Saya jawab kata lah, kita pun peti marah juga. Darah kita boleh naik juga, kita biasa orang aja. Saya pun kata dia, tak apa lah. Saya kata, pakcik beli himpun cukup 2 kolak, naik tanya saya beli jawapan. Saya kata, oh nak marah, dia tepuk lantai. Dia kata, boleh jawab tak boleh jawab? Nampak tak? Perangai Yahudi ni, kita duduk baca. Perangai Yahudi. Bukan susah nak tanya orang, bagi orang tergeliat ni bukan susah. Tanya lah, cuma soalan kita tu soalan ke? Soalan kita tu soalan ke? Maksudnya wajar dijawab ke tak? Kalau macam tu punya soalan. Itu cerita. Soalan kalau nak tahu tak apa. Tu soalan macam ni punya style, kita suruh dia turun lagi bagus. Kalau ulama dulu tuan-tuan, tuan-tuan baca cerita ulama-ulama dulu, asal-asal jadi golongan Mu'tazilah ni apa? Golongan Mu'tazilah ni disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai golongan yang divert, golongan yang tersesat, yang sesat daripada jalan kebenaran. Asal-asal dia apa? Asal-asal dia duduk dalam majlis tok guru dia. Satu orang tanya tok guru dia. Satu orang ni kata, dia kata, ustaz, saya nak tanya, orang-orang yang buat dosa besar, orang-orang yang buat dosa besar, mereka ni di syurga ataupun di neraka? Orang tanya tok guru yang mengajar ni. Tok guru tak dan jawab. Dia ni dijawab ni, pengasas Mu'tazilah ni. Dia pun duk mengaji juga, dia jawab. Dia kata, huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Tok guru tak jawab, dia jawab. Orang yang buat dosa besar ni, dia kata fi manzilah bainal manzilatain. Dia ni duk in between.
Dia syurga pun tak pergi, neraka pun tak pergi. Ini orang yang buat dosa besar, dia kata. Sudahlah dia potong Tok Guru. Sudah, itu satu kesalahan. Yang kedua, jawab salah. Tok Guru dia kata apa kat dia? Dia kata, i'tazalta minna. Ini Tok Guru dulu. I'tazalta minna. Dia kata, hang keluar. Asingkan diri daripada kumpulan ini. Kena halau tu Pasal apa? Pasal dia dah. Turun dia kata, i'tazalta minna. Hang bawa diri, duduk asing daripada kami. Kalau hang pandai sangat, kalau hang ni apa sangat, hang keluar. Tolong duduk dalam kumpulan ni. Dia ni pun, bila kenal dengan Tok Guru dia keluar, dia terus pergi duduk di satu tiang masjid lagi, dia pula mengajak mundur. Start daripada tu, pendirian Mu'tazilah ni senang aja. Apa yang ahli sunnah wal jamaah kata okey, dia kata tak okey. Apa yang ahli sunnah wal jamaah kata apa nama hitam, dia kata putih. Dia begitu je. Dia punya pendirian apa? Bangkang ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan aliran Mu'tazilah ini susah. Asal dia apa? Asal macam ni dengan baik, apa yang berlaku pada zaman Nabi ni? Yahudi sama Yahudi ni duk sembang-sembang. Dia kata, jom kita pergi rumah Nabi ni. Dia kata, aku nak tanya ada satu soalan. Aku pasti dia tak boleh jawab soalan ni. Kalau dia tak boleh jawab, dia aib besar depan orang semua. Pada muka dia, biar dia malu di depan orang yang ikut dia. Jahat lah. Jahat, itu tujuan dia. Maka mari kita sama-sama pergi kepada Nabi ni. Kita tanya satu perkara yang menjatuhkan air muka dia dan bagi malu kepada dia. Maka jawab kawan dia, jangan kamu katakan dia bahawasanya ia Nabi. Kerana sesungguhnya jikalau didengarnya kamu kata ia Nabi, maka tentulah jadi banyak empat mata. Dia kata, ni bahasa Arab dah. Dia kata arba'atu a'yun, empat mata. Empat mata ni dalam bahasa kita kata naik tocak. Bila kawan ni kata, jom kita pergi rumah Nabi tu, aku nak tanya dia soalan, biar dia tak boleh jawab, biar dia malu depan orang-orang dia. Kawan seorang lagi pula kata apa? Orang iktiraf kata dia Nabi. Jangan duk sebut kata dia Nabi. Kita tak mengiktiraf Muhammad ni Nabi. Kalau hang duk kata dia Nabi, tak lagi kalau dengar dekat dia, pukul dia naik tocang pun. Yahudi pun sudah iktiraf kata aku Nabi. Dia kata tak lagi Muhammad nanti naik tocang. Jangan duk sebut dia Nabi. Dua-dua aku sama. Ini jahat nak berjatuh ayat muka Nabi. Seorang lagi pula sampai tak bagi panggil Nabi dekat Nabi Muhammad. Dua-dua jahat. Yang ni suka sangatlah hati Nabi Muhammad ni sebagaimana mendapat bertambah dua mata lagi kepada dirinya. Itu yang kata arba'ata a'yun tu, empat mata tu maksud kata naik tocang. Hanya untuk panggil dia Nabi. Dia bukan Nabi, itu maksudnya. Maka kata Safwan, dia kata fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinah. Maka datanglah kedua-dua Yahudi itu kepada Nabi SAW. Lalu bertanya keduanya tentang 9 ayat yang terang. Dia pergi tanya soalan macam tu. Bila sampai di rumah Nabi, ramai sahabat-sahabat Nabi duduk mengaji ni, dia langkah masuk main. Orang pun semua tengok, Yahudi pun nak main mengaji dah ni. Masuk-masuk main, rupanya nak dah Nabi, bagi Nabi jatuh. Terus tanya Nabi satu benda yang mereka jumpa di dalam kitab Taurat. Mereka tanya Nabi Muhammad. Mereka kata, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang tis'i ayatin bayyinah. Tentang yang kata 9 ayat yang terang. Apa benda ni benar ni? Sebab benda tu ada sebut dalam Taurat. Pasal Nabi Muhammad kata dia Nabi akhir zaman, dia membenarkan Nabi-Nabi dulu dan kitab-kitab dahulu. Mana kalau hang betul-betul Nabi, hang mesti tahu isi kandungan Taurat. Dalam Taurat ada sebut tentang tis'u ayatin bayyinah, ada sebut tentang cerita 9 ayat yang terang ni. Hang cerita apa dia yang kata 9 ayat yang terang tu. Dia buat tanya macam tu. Maka di sini telah bersalah-salahan ulama. pada tafsir ayat tentang 9 ayat yang terang itu. Kata setengah ulama iaitu 9 mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam. Mereka Yahudi, mereka ni ikut Nabi Musa. Bukan ikut betul, ikut tak betul. Ikut Nabi Musa. Ada sebahagian ikut betul, mereka pegang kepada Taurat yang betul.
Taurat yang betul kata lepas ni akan ada Nabi akhir zaman nama dia Muhammad, akan mai dengan dia kitab Quran, dia pada ikut bab tu. Maknanya dia pun tak betul ikut Taurat. Kalau betul ikut Taurat, mai Nabi Muhammad dia paling tak ikut Nabi Muhammad. Dia bertanya Nabi Muhammad tentang benda ni. Maka ulama kata yang dimaksudkan dengan 9 mukjizat, 9 ayat yang terang itu ialah 9 mukjizat bagi Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Itu ayat dalam Quran ada sebut. Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami beri kepada Musa itu 9 mukjizat yang terang. Dia kata lagi nyata. Kata Ibnu Abbas dia dah mentafsirkan ayat yang kata 9 ayat yang terang itu, 9 itu ialah yang pertama tongkat Nabi Musa. Dia kata mukjizat Nabi Musa itu apa dia? Yang pertama tongkat dia. Yang kedua tangan bercahaya putih. Ini semua ada cerita dalam Quran semua ni. Kalau kita baca tafsir Quran kita akan jumpa. Yang kedua tangan Nabi Musa ni pernah keluar cahaya putih. Dan yang ketiga buku yang menjadi dalil maka hilang dia, yang dicerita tentang apa nama, tentang ada tentang tabut, tentang apa tu yang dicerita di buku. Dan yang keempatnya mukjizat belah laut. Itu mukjizat Nabi Musa. Yang kelimanya tufan, banjir. Yang keenamnya belalang. Ini semua ada cerita dalam Quran, semua ada cerita tentang benda ni. Dan yang ketujuhnya toma. Ini semua ni benda ni mukjizat Nabi Musa yang kena kepada orang yang lawan dia. Satu ketika atas mukjizat Nabi Musa Allah hantar mai belalang. Dia ketang habis segala tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan umat dia, habis semua. Ada satu ketika pula Allah hantar mai toma. Toma ni seumpama kutu, macam kutu borang, macam apa tu dia panggil toma. Mai menatang-natang ni semua, menjahanamkan habis segala-gala macam benda. Dan yang ke-8nya dia kata-kata basadah dalam Quran sebut. Bidang kata. Sampai pada zaman tu sampai dalam periuk pun. Orang-orang siapa yang lawan Nabi Musa, bila buka aja periuk nak makan, dalam periuk ada kata. Bila nak tidur, tok-tok aja badan, bawah ada kata. Kata ni di mana-mana, ambil baju pakai solom-solomnya ada kata. Kata ni dia panggil basadah, kata-kata. Menjadi mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam. Rumah duk sebelah-sebelah. Rumah orang yang taat Nabi Musa balik ni kembang dengan dia rumah orang yang lawan Nabi Musa. Rumah orang yang taat Nabi Musa tak berlaku benda ni. Tak berlaku benda-benda ni. Balik sana rumah orang yang bangkang Nabi Musa, kata ada di rumah dia. Benda ni menjadi tanda kenabian Nabi Musa. Dan yang ke-9 dia kata darah. Masa tu baca dalam tafsir Quran ni cerita detail tentang benda ni, cerita detail. Sampai pada masa tu, sampai ayah yang disimpan dalam bejana pun, ayah tu pergi ambil daripada wadi, daripada kawasan ayah jernih elok, balik simpan dalam bejana, tutup elok-elok, tuang-tuang nak minum, dia keluar ayah, dia keluar darah. Demikian mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan benda ni kena hanya kepada orang yang bantah Nabi Musa sahaja. Maka itu 9 tanda kenabian Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan kata sejumlah ulama dikehendaki dengan 9 ayat itu ialah segala hukum yang umum yang melengkapi bagi segala agama semuanya, iaitu yang diterangkan pada sepotong hadis yang akan datang ini. Maka dinamakan dia dengan ayat kerana menunjuk dia atas hal yang diberati dengan dia, iaitu daripada kebahagiaan dan kecelakaan. Ini pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang lebih diterima di kalangan ulama tafsir ialah yang pertama tadi, mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam. Baik, dia kata Safwan, maka Nabi pun menjawab pertanyaan dua Yahudi. Yahudi jahat, hak main nak malukan Nabi dengan soalan supaya Nabi tak boleh jawab ni. Bila tanya, Nabi jawab. Faqala lahum la tusyriku billahi syai'an wala tasriqu wala taznu wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wala tamshu bil bari ila zi sultanin liyaqtulah wala tasharu wala ta'kulu riba wala taqdhifu muhsana wala tawallaw al-firat yawm az-zahfi. Nabi jawab 9. Nabi kata 9 ayat yang terang itu ialah apa?
Nabi kata, maka sabda Nabi SAW kepada dua Yahudi itu, yang pertama, jangan sekutu dengan Allah akan sesuatu pun. Itu satu, Nabi kata. Yang kedua, jangan mencuri sekalian kamu. Yang ketiga, jangan berzina sekalian kamu. Yang keempat, jangan membunuh seorang pun yang diharamkan Allah membunuhnya. Yang kelima, dan jangan pergi sekalian kamu dengan orang yang lepas daripada dosa dan tidak berdosa kepada sultan. Yang ketujuh, dibuat fitnah. Yang ketujuh, dengan sebab mana tadi? Yang ketujuh, dan jangan sekalian kamu amalkan sihir. Yang ke-8, janganlah sekalian kamu makan riba, walau sedikit, walau banyak sekalipun. Dan janganlah menuduh sekalian kamu akan perempuan yang baik mengerjakan yang haram, yakni daripada zina, dan mengaibkan dia. Dan yang ke-9, dan janganlah sekalian kamu berpaling lari daripada hari berlaku perang. Itu dia, Nabi jawab 9 benda. Dan Nabi jawab 9 benda itu adalah ayatin bayyinah. Itulah 9 perkara yang terang, yang disebut di dalam Taurat dan disebut lagi sekali di dalam Quran. Maka itulah sekalian hukum yang diberati ke atas orang yang mukallaf umumnya. Nabi kata ini 9 benda, hampa kena jaga dia. 9 benda tu apa? Kita tengok balik lagi sekali. 9 benda yang Nabi kata kena jaga tu, yang pertama, la tusyriku billahi syai'an. Jangan syirik dengan Allah. Jangan syirik dengan Allah. Kalau hari ini syirik ni dia berlaku macam mana dekat orang Islam? Berlaku dengan tangkai. Syirik. Ada, rela dah. Sampai rela dah. Jenis duk pakai. Tuan-tuan tengok ni, dapat anak kecil dia duk ikat tali apa di tangan. Syirik ada. Sampai rela dah. Anak tu teriak malam. Teriak wah, teriak malam. Dia pergi jumpa Tok Bomo mana ke, pintai tali tu ikat di tangan budak tu. Kebetulan pula lepas ikat tu budak tu tak teriak. Cantik. Dia percaya tangkai tu. Dia kata raitulah, dia kata habis apa kat dia tidur malam dengan budak ni duk ronggak teriak. Dia buat tangkai tu pergi pakai, kata alhamdulillah. Alhamdulillah lah, tapi buat kerja syirik. Buat kerja syirik. Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi tak pernah jampi satu benda buah di tengkok, jampi satu benda ikat di tangan. Nabi tak pernah buat benda macam ni. Nabi cuma berdoa, kemudian habis dengan Nabi membuat. Dan biasa sekali Nabi ludah. Nabi ludah ke telaga, kemudian ayam telaga tu menjadi penawar. Itu saja. Tak ada piduk ambil apa, tambah ikat di pinggang, ikat di tangan, ikat di bau, tak ada. Ikat di lengan, ikat di tengkok, tak ada. Tapi sampai hari ini benda ni duk jadi. Sedangkan inilah dosa paling besar, sekutukan Allah dengan benda-benda yang tak bermanfaat dan tak memberi mudarat. Itu satu. Yang kedua, wala tasrifu, jangan mencuri. Jaga, jangan mencuri. Tuan-tuan, kalau kita anak kita didapati mencuri di sekolah, aiblah tuan-tuan. Aiblah, tak tahu nak abang. Apalah kita nak kata ke anak ni, ayah tak pernah ajar hang buat macam ni. Siapa pun tak pernah, pasal apa hang pergi curi? Aib tuan-tuan, ni curi ni. Wala taznu, jangan berzina. Macam mana cerita pun jangan sampai berzina. Begitu. Lagi apa dia kata, wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Jangan hidup bunuh orang. Walaupun orang tu orang kafir, kalau tak ditakdirkan jadi perang, tak boleh bunuh dia. Kalau tak ditakdirkan jadi perang jihad, perang sabilillah, lawan Islam dengan kafir ni, perang yang diisytiharkan oleh pemerintah Islam, kata ini perang jihad. Kalau tak jadi macam tu, bunuh dia tetap salah. Begitu. Wala tamshu bibari'in illa zi sultanin liyaqtulah. Jangan kita ni hidup mengacung dekat pemerintah, supaya pemerintah ni sudah salah faham dekat satu orang dan mengambil hukum ke atas orang tu. Ini main politik. Main politik, kita nak jatuh kawan kita yang menjadi musuh politik sama sepati. Bukan parti lain, sama sepati ni. Tapi sebab semua duk mengidam bangku tu, dia nak make sure kawan tu tak duk bangku tu, dia pergi bagi jahanam kawan tu. Jangan buat macam tu, Nabi pesan. Wala tasharu, dan jangan sekali-kali apa pergi sangkut dengan amalan sihir. Hidup belajar sihir, hidup apa, jangan. Dia kata. Wala ta'kulur riba, riba jangan hidup terlibat.
Wala taqdhifu muhsanah. Jangan pergi tuduh satu perempuan yang baik, kita pergi tuduh dia berzina. Muhsanah ni maksudnya mukminah, salihah, atau perempuan baik. Tiba-tiba kita pergi tabung. Kita nak dalam masyarakat kata nampak aja tu bagus dengan kain kelumbung elok apa tu, jahat tu, perempuan jahat. Kita pergi bercakap lagu tu, kita buat satu dosa besar. Wala tawallau yaumal zahri. Dan janganlah kita cabut lari kalau ditakdir berlakunya perang. Jangan kita cabut lari tinggal habis semua tentera Islam yang lain, kita lari selamat diri kita saja. Itu salah. Itu yang dijawab oleh Nabi SAW kepada Yahudi yang 2 orang yang main akalnya Nabi ini. Kemudian dia kata, qala faqabbalu yadahu wa rijlahu faqala nashhadu innaka nabi. Kata Safwan, bila didengar oleh 2 Yahudi itu akan jawab Nabi dengan yang demikian, maka sudahlah masuk ke dalam hati mereka berdua akan rasa sukacita. Lalu terus mereka itu pucuk tangan Nabi dan pucuk kaki Nabi. Dia pergi dengan niat jahat, nak tanya Nabi, nak bagi Nabi tak boleh jawab tu tengah-tengah tu, nak bagi malu Nabi, mereka nak padam muka, nak sorak dekat Nabi. Pergi Nabi jawab dengan penuh keyakinan, dan jawapan tu pula jerak masuk dalam hati mereka. Jawapan Nabi tu dia cerak masuk macam jurus hayat api kekal ni, dia cerak masuk dalam hati mereka. Dengar jawapan Nabi tu terkunci mereka ni dua-dua orang. Apa jadi? Bila mereka tengok Nabi jawab macam tu dan meyakinkan mereka, terus mereka ni nashhadu innaka nabi. Mereka kata kami naik saksi hang memang Nabi betul. Mereka kata mereka pegang tangan Nabi, mereka cium kaki Nabi. Orang yang kata Yahudi dia buat lagu tu. Dan percaya keduanya akan kejadian Nabi-nya itu. Mereka mengaku kata Nabi Muhammad ni memang betul punya Nabi. Mereka mengaku begitu. Baik. Langsung berkata keduanya, kami naik saksi bahawa sesungguhnya kamu Muhammad, kamu adalah Nabi. Tetapi tidaklah kami mau menurut akan kamu. Memang confirm Nabi, mereka kata. Tapi tak bolehlah nak ikut kata pasal kami ada agama kami. Lagu tu. Ini jadi macam ni. Qala, dia kata. Qala maksudnya qala Nabi SAW. Nabi kata dekat, "Fama yamna'ukum an tattabi'uni?" Qalu, "Inna Dawud da'a rabbah an la yazala fi zurriyyatihi nabi. Wa inna nakhafu in tabi'naka an taqtulana al-yahud." Dia berjawab dekat Nabi. Dia berkata macam ni cerita dia. Bila Nabi kata dekat mereka, maka apakah yang menegah, yang menghalang kamu daripada turun aku? Dan kalau macam ni hampa terima kata aku Nabi, tapi tak mau nak ikut Islam ni pasal apa? Nabi tanya. Dah hampa mengaku kata aku Nabi, masuk Islam lah. Itu ceritanya. Mengaku kata aku Nabi, tapi tak mau nak masuk Islam. Pasal apa jadi macam ni? Apa yang menyebabkan hampa tak mau nak masuk Islam ni? Nabi tanya macam tu. Maka jawab mereka itu, bahawasanya Nabi Allah Daud alaihissalam telah mendoa kepada Tuhannya bahawa sentiasalah pada zuriatnya itu menjadi Nabi. Mereka kata pasal apa? Pasal dalam kitab Taurat hak kami hidup pegang, hak kami hidup percaya ni, dalam Taurat ada cerita kata Nabi Daud doa dekat Tuhan minta supaya keturunan dia menjadi Nabi. Mereka kata, dan engkau wahai Muhammad bukan daripada zuriat Daud. Ikut tu pula. Mereka kata Nabi Daud dalam Taurat ada cerita dia minta dekat Tuhan supaya zuriat dia menjadi Nabi. Bukan daripada keturunan dia. Macam mana hang jadi Nabi? Boleh jadi Nabi. Ni keturunan Nabi Daud saja. Dia berkata begitu. Nabi Daud minta doa supaya keturunan dia jadi Nabi. Tak mesti semua daripada keturunan dia sahaja menjadi Nabi. Dalam Taurat juga ada sebut tentang Nabi Muhammad akan main sebagai Nabi akhir zaman yang dia tahu pakai. Dia pegang ayat yang kata Nabi Daud minta doa keturunan dia saja jadi Nabi. Bukan keturunan Daud. Pasal itu kami tak boleh ikut. Yang kata Yahudi ni tentang daripada dulu sampai lah ni sampai kiamat perang yang lagu ni. Tak usah buat perjanjian damai dengan mereka dulu zaman tahun 70-an dulu, perjanjian Camp David lah, tak lagi pergi Casablanca buat perjanjian lah, tak lagi pembohong dia. Mereka ni adalah satu kumpulan yang sentiasa pusing-pusing. Dia sentiasa beli
Dia sentiasa beranggapan dialah keturunan yang paling mulia di atas muka bumi. Ini Yahudi. Baik. So dia kata dekat Nabi macam tu. Dan kata depan lagi, maka tidaklah kami mau turut akan kamu wahai Muhammad, kerana bukan kamu ni daripada zuriat Daud. Dan pula dia kata bahawasanya kami takut jika kami turut kamu akan dibunuh kami oleh Yahudi-Yahudi lain. Yang tu jujur. Yang tu jujur. Dia kata kat Nabi, takutlah tapi kalau kami ni masuk Islam, ikut Islam ni, puak-puak kami ada dapat kau depa potong 18 kami. Jadi minta maaf lah. Tang ikut hang ni tak ada lah, minta maaf. Tapi memang Nabi yang tu kami mengaku. Kacau betul. Dan kerana kami menuntut selamat, biarlah kami tidak menurut akan kamu. Kerana kami mau selamat, minta maaf lah kami tak ikut hang. Tapi kami minta maaf dia. Begitu. Macam mana tuan-tuan? Sama macam Abu Talib. Abu Talib, penakan Nabi yang bela Nabi, yang berkata nyawa untuk Nabi. Bila Abu Lahab, Abu apa main jumpa dia, kata dekat dia, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, Muhammad yang duduk jadi naik tocang sangat ni, yang duduk cerca, duduk maki hamun tokong-tokong kita ni, pasal apa hang tahu? Pasal hang lah, dia kata. Pasal hang duduk bela dia. Pasal hang lah Abu Talib, hang duduk defend dia. Hang ni ketua nombor 1 Quraisy. Tiba-tiba hang pergi bagi perlindungan dekat Muhammad. Muhammad rasa dia kuat, pasal hang duduk defend dia. Pasal itulah dia duduk cerca Tuhan-Tuhan kita. Tolong sah, dia kata Abu Talib, tolong sah abang dekat Muhammad ni. Berhenti cerca Tuhan-Tuhan kami. Abu Talib pun sakit kepala, dia sayang dekat Nabi. Hati dia tu kira dah. Dah tunduk dah kepada apa yang Nabi cakap. Bila Nabi balik, dia panggil Nabi, dia kata Muhammad, mai sini sah. Dia kata, aku didatangi oleh pembesar kaum engkau. Abu Talib kata, dia abang kata apa yang mai. Dia pun minta dekat aku, suruh nasihat engkau. Janganlah engkau buat macam ni. Nabi bagi laluan dekat dia. Dia cakap sampai habis. Bila habis semua, Nabi kata apa? Nabi kata, law wada'at asyams ala yamin. Kalau matahari tu ambil mai bubuh hati tangan kanan aku, ambil bulan tu mai bubuh hati tangan kiri aku, ala an atruka hadzal amr, nak suruh aku tinggal kerja Islam yang aku duk buat ni, aku takkan tinggal. Dia kata, wa imma Islam ni berjaya ditegakkan di atas muka bumi ni, wa imma aku mati. Dia jawab lagu tu dekat Abu Talib. Abu Talib dengar sebab tak boleh. Dia sayang dekat Muhammad ni. Terus dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, Muhammad, buatlah apa anak buat. Selagi aku ada hayat, selagi itu aku jaga. Abu Talib pun buat. Dekat nak mati, Nabi main duduk sebelah dia. Nabi kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Nabi menangis. Pakcik, katalah la ilaha illallah. Dia balik nu, adik dia tu ada. Adik dia kata, ya Aba Talib, hal targhabu an millati Abdul Muttalib. Dia kata, wahai Aba Talib, hang benci dah kan dekat agama pak kita Abdul Muttalib? Dia susah. Balik ni tengok muka Nabi jernihnya, dengan baiknya, dengan bagusnya. Dia bela daripada kecil, dia tahu tentang Nabi semua. Nabi kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Dia balik tu, dia sangkut. Dia balik lah, dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, Muhammad, dia kata, aku tahu hang boleh. Tapi kalau aku ikut hang, apalah Quraisy akan kata pada dia. Mati dia dalam keadaan tak mengucap kalimah syahadat. Nabi menangis. Ni tak kira. Aku turun ayat dekat Nabi tu, wahai Muhammad, hang tak boleh bagi hidayah pada siapa yang hang sayang. Allah yang akan bagi pada siapa yang Tuhan mahu. Turun ayat tu. Ini cerita dia sama. Yahudi ni pun dah mengaku lah, terang-terang depan mata. Dia kata Nabi Muhammad ni Nabi. Tapi dia kata, sorry lah, tak ikut hang tak boleh. Saat lagi puak-puak ni nanti mereka ketam kami semua. Kami tak boleh ikut. Kata At-Tirmidzi pada bab ini, ada riwayat daripada Yazid bin Al-Aswad dan Ibni Umar dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in, dan kata dia ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk las kita khatam juzuk ni. Tajuk las dia kata ma jaa fi marhaban. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan
tak mengapa mengucapkan marhaban kepada orang yang mai ziarah ataupun mai jumpa kita. Marhaban ni maksudnya welcome, selamat datang. Kalau dalam bahasa kita di Penang, di Kedah ni, sila itu maksud marhaban. Kan kita tengah duk ambil Khairulah tengah hari. Khairulah ni tidur sat tengah hari. Lepas sembahyang lohong tu landing kan. Assalamualaikum, dah bunyi di luar tu. Kita pun bangkit macam tadi juga. Dia terloneh kain sikit tu tarik kan. Kita tengok di tingkap tu, tengok Allah sekali ni main dah. Lama tak jumpa dia berarti main kan. Kita baru landing 5 minit. Bangkit pergi sambil dia buka pintu. Mai sila. Itu dia panggil marhaban. Marhaban tu mai. Welcome. Selamat datang. Mai masuk. Itu marhaban. Dalam Islam ada apa benda yang macam ni dibuat oleh Nabi. Bila orang mai, selain daripada jawab salam dia, mai masuk. Adakah Nabi buat macam tu? Ketahuilah saudaraku, adalah kalimah marhaban itu satu kalimah penyempurnaan bagi sambutan orang datang. Itu maksud dia. Marhaban tu sambut orang mai. Sila. Itu marhaban. Iaitu apabila mai satu orang kepada kamu dan memberi salam dia, maka kamu jawab akan salamnya. Kemudian kamu turut pula dengan kata marhaban, yakni berdampak kamu dengan masa kelapangan aku. Tiada ada apa masyghul pada aku. Masyghul maksudnya sibuk. Kita pergi buka pintu, Allah sila cantik, memang time aku tengah relax. Itu maksudnya. Kan pada tengah tidur saja dia aku main lagi main waktu lain kan. Tapi yang tu simpan buang dalam hati, keluar di mulut ni apa, cantik, main matahari, memang aku tengah relax, main. Itu maksud dia marhaban. Dia kata baik, tak ada pun dia tengah berkeling dengan bini dia tapi cantik, dia kata boleh stop berkeling. Tak lagi dia nak lecur pinggan kan main kat kita, dia nak ambil senduk main lupa atas kepala, kita tak tahu. Mai ni memang cantik, memang time cukup cantik. Selamatkan aku daripada kena godam dengan dia. Kan bagi mai masuk, memang dia lama sikit jangan duk pulang. Baik, maka berkata demikian itu ada ikutan kita. Dia kata cerita ni ada sabit, ada ikutan daripada Nabi. Iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ummi Hani taqul dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath fawajadtuhu yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu bi thawbin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani ni sepupu Nabi. Dia ni sepupu Nabi. Baik, diriwayatkan daripada Ummi Hani, sepupu Nabi. Berkata dia, telah pergi aku kepada Nabi SAW pada tahun menang perang mengambil negeri Makkah daripada perintah orang kafir Quraisy. Ummu Hani, dia kata, satu hari aku pergi rumah Nabi. Masa tu adalah masa Nabi baru menang buka kota Mekah. Kota Mekah dibuka tak tumpah darah sedikit. Nabi sampai ke Mekah ni, Allah campakkan rasa gerun dalam hati musuh-musuh Nabi yang ada di Mekah ni. Yang selama ni mereka tak boleh dengar nama Nabi, dengar nama Muhammad yang nak ludah. Tapi hari Nabi sampai di Mekah tu, semua jadi tunduk. Tak ada siapa, bukan kata berani angkat senjata, angkat mata nak tengok Nabi pun tak berani pada hari itu. Allah anugerah dekat Nabi, kota Mekah dibukakan tanpa tumpah darah setitik pun. Nabi masuk pula terus boleh berdiri di sisi Kaabah bagi ucapan kepada orang semua. Tengah duk berucap tu main ni, segala pembesar-pembesar Mekah ni. Abu Sufyan masa tu belum masuk Islam. Tak lama selepas tu dia masuk Islam. Abu Sufyan. Dia ni main berdiri tunduk, melompat di depan Nabi ni, tunduk. Tak berani nak angkat muka, nak jegir tak berani dekat Nabi, tunduk ya semua. Nabi tanya mereka. Nabi kata, agak-agak hampa apa aku nak buat hampa. Nabi main psikologi tinggi. Selama ni apa hampa tak buat kat aku? Hampa cerca aku, hampa fitnah aku, hampa rosakkan nama baik aku, hampa tohmah aku, hampa buat macam-macam dekat aku. Tak cukup dengan tu, hampa perang dengan aku. Mati berapa ramai sahabat aku.
Hari ni agak-agak apa aku nak buat apa? Apa jawab pembesar-pembesar Mekah ni? Dia kata, engkau Muhammad, engkau orang yang baik-baik, daripada keluarga yang baik-baik, daripada keturunan yang baik-baik. Kami percaya hang tak akan buat melainkan benda yang baik-baik. Dia Nabi. Nabi kata apa? Aku bebaskan hangpa semua. Maksudnya apa bebas? Hangpa nak masuk Islam, ikut apa yang aku bawa pun okey. Hangpa tak mau pun tak apa. Hangpa bebas memilih apa pun. Nabi kata begitu. Ini hadis pembukaan pertama. Ummu Hani yang meriwayatkan hadis ni mai di rumah Nabi pada hari pembukaan pertama ni. Tiba-tiba aku ke tempat berhentinya. Aku dapati akan dia sedang mandi. Bila dia sampai di tempat Nabi berhenti, duduk masa pembukaan kota Mekah ni, Nabi duduk dengan kelompok dia. Ummu Hani ni sampai di situ, Nabi tengah mandi, dia kata. Dan Fatimah anak Nabi, puteri Nabi, sedang mendinding Nabi daripada mata orang dengan kain yang dijadikan semacam tabir. Nabi mandi, ambil air semua buat main itu, Fatimah lah ambil kain, kepung Nabi, jangan bagi mata nampak Nabi duduk mandi. Macam tu. Qalat fasallamtu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadhihi? Qultu ana ummu Hani. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi ummi Hani. Maksudnya kata Ummu Hani, maka memberi salam aku kepada Nabi. Nabi duduk mandi, balik sana kain dia Fatimah duduk kepung tu. Dia sampai, dia tahu Nabi tengah mandi. Ummu Hani bagi salam, Assalamualaikum. Maka dijawab salamku. Kemudian sabda Nabi SAW, siapa perempuan yang datang ini? Nabi tengah duduk mandi, balik sana kain tu. Nabi tanya, siapa dia ni? Dengar suara orang perempuan ni, siapa yang main ni? Nabi tanya. Maka hamba yang bernama Ummu Hani, maka kata dia ni, Ummu Hani ni kata, saya Ummu Hani, dia kata, sepupu Nabi. Yang ni saudara, dia beritahu, yang ni saudara sepupu bagimu ya Rasulullah. Dia kata, saya sepupu ni Ummu Hani, dia kata. Oh, bila didengar Nabi akan jawab yang demikian itu, lalu sabda Nabi SAW, marhaban. Nabi kata kat dia, yakni bertemu kamu dengan aku masa ke lapangan aku, wahai Ummu Hani. Nabi terus kata kat dia, marhaban, sila duduk, saya nak pergi mandi. Itu ceritanya. Dan cerita ini ada panjang lagi. Kata hadis ni panjang lagi. Dia ambil sekerat aja. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Jadi dia nak abang kat kita, kata ucap sila tu, itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan satu lagi hadis yang menunjukkan arti harus menyempurnakan tahiyah itu dengan kata marhaban, ialah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu qala. Tengok, Ikrimah ni anak siapa dia ni? Anak Abu Jahal. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Abu Jahal tuan-tuan, apa jasa dia? Campur dahsyat punya orang. Anak dia jadi sahabat baik Nabi. Ikrimah yang kemudiannya menjadi ulama tafsir, sehingga kan tafsiran dia terhadap ayat yang turun dekat Nabi ni, tafsiran dia ni disokong oleh Nabi daripada anak Abu Jahal. Boleh jadi baik macam tu. Tentang Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah, Nabi pun tak sorah dah dengan Ikrimah ni. Nabi pernah kata dekat dia, wahai Ikrimah, kan nak minta aku doa apa dekat Tuhan? Nabi tak tahulah dengan Ikrimah ni mengenangkan bapa dia ni macam mana punya jahat, mengingatkan kepada Ikrimah ni punyalah bagus macam ni. Nabi buka satu offer dekat dia. Nabi kata, Ikrimah, apa nak minta aku supaya aku minta dekat Tuhan apa nak? Nabi tanya kat dia. Dia kata apa juga? Dia kata, ya Rasulullah, minta supaya Allah ampunkan dosa aku yang aku pernah buat dekat sebelum ni. Itu saja, lain tak mahu. Tuan ni Ikrimah bin Abi Jahlin. Baik, apa dia kata ni? Daripada Ikrimah bin Abi Jahlin, anak Ikrimah bin Abi Jahlin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauma ji'tuhu marhaban birraqibil hadir.
Maksudnya diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu. Ini yang isu dulu ni, yang isu apa nama mufti Khalid kata bin tak boleh bin kepada Abdullah apa semua. Ini adalah cerita dia. Ikrimah ni pak dia Abu Jahal pun hadis mengekalkan nama Ikrimah bin Abi Jahl. Pak dia kafir ke, musuh ketat Nabi ke, apakah, tetap dikekalkan nama bapa dia Ikrimah bin Abi Jahl. Abu Jahal ni bapa kepada kejahilan. Makna tu kalau ditengok makna dia pun dikekalkan. Bahkan hadis mengekalkan nama itu. Jadi di situ hujah dia betul. Hujah dia betul memang begitu. Cerita dia memang begitu. Tak boleh kita mengubah nasab kepada orang yang bukan bapa. Tak boleh, sebab bapa dia ada. Dan Nabi tidak pernah mengubah nasab mana-mana sahabat dia. Sedangkan sahabat tu pun sendiri mu'alaf. Bapa mereka mati kafir pun Nabi tetap panggil mereka bin kepada nama bapa mereka. Itu hujah itu memang cukup kuat. Dan kerja ubah bin kepada Abdullah ni hanya dibuat di kita aja. Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand, kita aja yang buat. Negara Arab tak buat macam tu. Negara Arab mengekalkan nama bapa mereka. Ini cerita dia. Baik. So dia kata di sini nama sahabat itu ialah Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW pada hari datang aku kepadanya di Madinah. Ikrimah mai jumpa Nabi di Madinah. Nabi kata dekat dia marhaban. Maksudnya bertemu kamu denganku waktu kelapangan, tiada suatu masyhur. Bila Ikrimah mai dia di rumah Nabi di Madinah, Nabi kata dekat dia marhaban. Nabi kata mailah mai. Marhaban wahai orang yang menunggang, lagi orang yang berpindah ke Madinah ini. Nabi panggil dia dulu. Nabi panggil dekat Ikrimah ni apa dia? Ar-Rakib. Sebab dia baru sampai daripada Makkah, hijrah ke Madinah. Dia terlewat sikit. Jadi bila dia main tu, dia Ar-Rakib. Dia duduk naik kenderaan. Nabi panggil dekat dia marhaban, selamat datang bir-Rakib, kepada orang yang berkenderaan main daripada Makkah ke Madinah, Al-Hajir, dan orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Dan kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Buraidah dan daripada Ibni Abbas, daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Kata dia ini hadis dhaif. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah saya akan bincang dengan tu imam, dengan jawatan kuasa apa-apa. Kita tengok apa pula kita nak sambung sudah habis dah. Kalau diikut kepada sequence kitab ni, dia masuk Abwabul Adab, cerita tentang adab. Tentang adab ni dia topik dia di sekitar adab. Orang bersin nak baca apa, orang yang dengar orang bersin nak kata apa, itu ada sikit. Lepas tu dia main cerita yang juga bagus-bagus, tapi saya dah baca di masjid mana ke dulu ni, cerita tentang kalau bersin tengah semayang nak buat macam mana kan. Bolehkah orang tengah semayang bersin kata Alhamdulillah? Bolehkah orang yang duduk sebelah bila dengar kata Yarhamukallah? Dia ada perbahasan dia. Kemudian dia main cerita tentang bersin juga. Dia suruh kalau nak bersin ni, suara ni bagi pelan dan tutup muka bila bersin. Jangan spray di muka orang. Islam dia sampai benda macam tu pun dia haram. Itu yang kata Islam ni, kalau kita kata tak lengkap, tak tahu lah kita. Islam ni dulu kan terkenal satu slogan orang duk tempel di kereta ni apa? Islam is a way of life. Dia satu cara hidup. Pasal apa? Pasal dia bagi tahu satu-satu. Kalau kita stick, kita pegang kepada Islam ni, dia every single benda Islam bagi tahu. Sampai berhentian ni nak kata apa dia bagi tahu. Sampai berhentian dia suruh tutup hidung dia bagi tahu. Sampai berhentian dia suruh kontrol suara dia bagi tahu. Sampai macam tu. Apatah lagi benda besar. Islam tak pernah melupakan bagi tahu benda-benda yang besar-besar. Kemudian dia kata bersin dalam semayang itu daripada syaitan. Dia kata itu kalau kau semua bukan syaitan, dia sakit. Kalau dulu dia saja ni bila semayang dia bersin. Dia semayang bersin ni syaitan duk korek lepas hidung ni. Dia ada cerita macam-macam tu dia nanti main. Lepas tu dia main pula tajuk-tajuk yang juga menarik di sini. Dia kata apa? Fi khafs syarib.
cerita tentang disuruh gunting misai. Misai ni dia panggil syarif. Pasal apa? Pasal bila minum, kalau orang misai banyak, dia ikut masuk dalam mulut. Minum itu syarif maksudnya dia turut masa minum. Bila sampai macam tu, misai itu tak boleh simpan. Dan sunnah Nabi sebenarnya apa? Adakah cukup misai ataupun gunting misai? Itu dibahaskan. Kan? Dengan orang dia misunderstood. Dia ingat sunnah Nabi itu cukup. No, bukan cukup. Trim. Nabi dia trim misai. Dia gunting misai. Nabi tidak cukup. Dan kita akan tengok perbahasan dia tentang cukup dan gunting ni. Apa kata ulama tentang benda ni? Apa kata Imam Asy-Syafi'i tentang benda ni? Dia ada tentang banyak benda dalam hidup kita ni yang kita sebenarnya pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Bila kita belajar, dan baru kita tahu satu-satu. Baru kita tahu, 20 tahun dah aku duk faham macam ni. Baru malam ni aku faham macam ni. Rupanya aku faham malam ni yang betul. Yang 20 tahun dah kita duk pegang. Rupanya kita ikut-ikut. Tanpa ilmu. Ikut-ikut. Dia tengok orang dulu buat, orang dulu tengok orang dulu buat, orang dulu tengok orang dulu buat, maka masing-masing duk ikut. Tanpa nak merujuk kepada nas Quran ataupun nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta dekat Allah satu apa dia? Minta Allah bagi kita lapang masa untuk nak mengaji. Itu satu kena minta tuan-tuan. Tuan-tuan tak minta yang ni, Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi, tuan-tuan tak ada masa nak mengaji. Dia macam tu ya. Berapa banyak kuliah pengajian tu ada, berapa ramai orang yang terasa nak pergi mengaji. Tapi rumah aja, masjid ada, kita tak berasa nak pergi. Pasal apa? Tuhan tak bagi hati kita berasa nak pergi. So satu minta apa? Minta, ya Allah, bagilah aku ni ada hati nak pergi mengaji. Yang kedua, minta dekat Tuhan, bila mengaji bagi faham. Ramai mengaji tak faham pun ramai. Kita minta dekat Tuhan, bagi kita mengaji ni, bagi faham ke kita. Yang ketiga apa dia? Minta bagi kita ada kekuatan nak buat apa yang kita faham. Yang ni kena minta. Last kita nak minta apa? Minta hidup kita sebagai orang beriman, mati kita sebagai orang beriman. Kita bangkit di mahsyar, kita dikelompokkan bersama orang yang beriman. Kena minta betul. Yang ini, 4 benda ni lebih mahal daripada segala-galanya. Tuan-tuan ada duit juta-juta di dunia pun, 4 benda ni tak ada kat tuan-tuan. Tuan-tuan orang paling rugi di akhirat itu. Rugi, akhirat itu paling rugi. Allah tak bagi kita rasa nak pergi mengaji. Allah tak bagi kita faham. Allah tak bagi kita beramal. Allah tak bagi kita jadi orang mukmin. Hidup mukmin, mati mukmin, bangkit bersama orang mukmin. Allah tak bagi yang tu kat kita. Kita ada kekayaan banyak mana pun, kita ada anak ramai mana pun, kita ada kawan macam mana sekalipun, kita tak akan jadi orang yang rugi. Saya pesan dari saya pesan dekat tuan-tuan semua. Siapa pun tak boleh buka kantin baju dari dada kata dia dah okey dah. Tak ada siapa boleh kata lagu tu. Melainkan kita fakir ila Allah. Kita ni orang yang fakir, sentiasa mengharapkan keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi yang tu dekat kita, itulah yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dengan apa yang kita belajar ni. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah dan terbaik di nafsu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. الذين آمنوا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.